Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya suara audio dan video ANV. Clear crystal ke tidak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khairul Bariyah. Sedap nama Khairul Bariyah. Wan Latifah Mazni Ahmad. Wan Latifah Sherry Anson. Wan Latifah. Suara okey sangat. Arinah Ibrahim, Nur Alis, Siti Laila, Fatimah Umar, Nur Aini Ahmad, Hamidah Sa'ad, Zainab Buyung, Cik Yurni, InsyaAllah, Nur Azlina Syukur, Wani Yahya Seremban. Okay, Kak Farida, my jiran, Rodia Syarif, Nur Hasani Husin, Khalijah Muhammad, Wahida Ida. Wah, Gombak clear. Gombak semalam ke kemarin banjir cik Ada banglo runtuh, tengok dekat berita dah. Munirah Abdul Hamid, Nur Hawa, Syarifah Naim, Nur Hayati, Kasih Latifah Zulti, Aisyah Zakaria, Adik Izan, Alhamdulillah, Zunaiza Ahmad, Shina Hassan, Nur Hasani Husin, Hilmiyatun Ainun, Marzu Maria, Nur Azma Syafi'i, Rahim Abdul Rahman, Arman Nur Zila. Muka surat berapa hari ni? Yang ada kitab La Tahzan yang ditempah melalui tim khidmat Ustazah Zai. Okay, ini rasa-rasanya orang-orang yang istiqamah ni. Munirah Abdul Hamid, Anggrek Desa. Anggrek apa tadi? Dah hilang dah nama dia. Nur Laila Isno, Wan Nazira Zakaria, Hamsiah Isha, Aisyah Zakaria, Ina Salina, Sarahmat Taha. Ya Allah, sedap sebut nama orang ni, kadang dia jadi ghalib. Okey, kita mulakan sahabat-sahabat muslimin muslimat. Apa khabar ke Ayah Gaus? Jap pergi balik ni. Okey, insya-Allah sihat selamat, amin. Alina Ahmad Ali. Alina ni kekanda saya yang di JB tu ke? Allahumma salli ala Muhammad. Nur Medina. Muka surat 99. Okey, Ustazah punya buku baru muka surat 91. Jadi anda lebih advance. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dianugerahi kesihatan zahir dan batin yang baik. Makin hari kita dihidupkan oleh Allah. Awak Cik Rodia tertinggal kapal terbang. Lama dah join kan, baru tempah buku, nak kena babak ni. Okey. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sebenarnya hari ini menyambung bab yang ke-40 yang semalam tak habis. Betul kan? Semalam Ustazah Las bacakan surah Sad ayat 25. Okey, hari ini insya-Allah kita nak sambung penjelasan kepada satu tajuk yang indah. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Itulah Allah, Tuhan yang kita sembah. Okey, tempat kita nak balik nanti bertemu dengannya, insya-Allah Allah sambut. Cik Rodia, kenapa lama sangat tertinggal? Ni saya nak babak ni sebab orang yang dah biasa dengan Ustazah ni.
Kenapa lama sangat? Biarkan sampai 40 bab. Okay. Tapi kawan-kawan lain yang belum dapatkan, masih boleh menghubungi tim khidmat Ustazah Zaid. Bagi orang yang ada nawaitu untuk istiqamah lah, sahabat-sahabat. Baik. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Mulia. Bagaimana tidak, Dia masih menawarkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang meyakini Trinity. Trinity, Allah itu salah satu daripada Tuhan yang tiga. Oh no, tak mungkin. Sebab kita sangat beriman Allah itu Esa, tunggal. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Itu keyakinan kita. Firman Allah tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk dalam Al-Maidah ayat 73 hingga 74. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, ni kita tak nak lah sahabat-sahabat, laqad kafara. Kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga lah. Okey, ini kita tahu kan agama mana yang kata macam ni. Padahal sekali-kali tidak ada ilah. Apakah ilah? Tuhan. Maksud tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Siapakah itu? Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Akan ditimpa azab yang pedih. Ni kita tak nak sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat Quran yang kita akan jumpa berulang kali dalam bab ini kerana nak mendatangkan yakin pada kita kenapa kita nak bersedih sangat. Tuhan tu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Jadi sahabat-sahabat, sebab itu Islam dia tak suruh kita suka-suka bermusuh. Kalau jiran kita ada yang non-Muslim, Islam tak pernah suruh kita pergi serang orang tu. Pergi paksa tarik dia keluar daripada rumah, ajak pergi sejid sama-sama. Contoh kan, tak ada. Okey, selagi mereka elok je dengan kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita disuruh berbuat baik. Ada satu hari Nabi SAW mengetahui sahabatnya ingin menyembelih kambing. Lepas tu sang isteri ni kan, duk marah dekat suami dia, sahabat Nabi, pasal apa nak bagi dekat jiran sebelah? Sebab Rasulullah kata, maknanya kita ada sesuatu, tak salah untuk kita berkongsi dengan mereka. Maknanya kita nak hantar dekat jiran kanan, kita tak salah nak hantar kat jiran kiri yang non-Muslim tu. Sebab dia adalah orang yang sepatutnya kita buat kebaikan juga. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila kita memahami kaedah ini, seandainya orang-orang ini bertaubat kepada Allah, Allah pasti dengan sifatnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita cakap apa sahabat-sahabat, itu pun nak ampunkan lagi ke? Nak maafkan lagi ke orang macam tu? Masya Allah, kita belajar dalam TV Al-Hijrah hari Sabtu lepas, tajuk memaafkan tu kan sahabat-sahabat, memang satu perkara yang macam susah sangat kita nak buat. Macam susah sangat kita nak buat. Sebenarnya kalau kita memahami betapa jiwa pemaaf ini tinggi sangat darjatnya di sisi Allah. Sebab tu Ustazah Zaid selalu kata, Masya Allah, dengan ilmu ni, kita mungkin, yes, kita tak akui, mungkin kita ni mewarisi sikap panas baran, sikap yang suka berdendam. Kita putuskan rantaian itu sahabat-sahabat. Kalau kita mendakwa, mak ayah saya lah ni salah, tak ajar saya agama. Saya ni turun sikap bapak saya panas baran Ustazah. Jangan kita agung-agungkan lagi. Jangan kita sebut-sebut lagi. Kita pohonkan ampun kepada Allah atas kesilapan mereka dulu. Atas salah yang mereka pernah lakukan. Sebab tu kita diajar doa Rabbighfirli wali walidayya. Kenapa? Minta ampun untuk kita, minta ampun untuk kedua orang tua kita.
Hatta orang tua kita telah kembali ke rahmatullah, kita disuruh mendoakan mereka sungguh-sungguh. Sebab sudah pasti dalam mereka mendidik kita, membesarkan kita ada kesalahan. Tapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan kita ulang kesalahan itu. Kita putuskan rantaian jahil agama itu daripada atas-atasan kita. Bermula dengan kita. Kita nak membina keturunan hingga yang mewarisi kita di bawah sana adalah orang-orang yang beramal dengan agamanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, jadi kita tak nak hidup sebagai manusia yang sentiasa menyalahkan. Pak saya dulu memang macam tu saja sebab ikut perangai atuk saya dulu. Dah tu takkan kita nak ikut benda yang tak baik. Kita ada akal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tahu mak ayah kita bermusuh dengan orang ni, tak maafkan orang ni, berdendam dengan orang ni. Hatta kadang-kadang kita tahu mak kita, ayah kita main tokmoh, main sihir dengan orang. Na'udzubillah. Kita tak boleh nasihat mereka kadang-kadang. Takkan kita nak tiru perangai tu? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, kita tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu amal mana di kalangan kita ini yang diterima oleh Allah. Kita nak sangat minta dengan Allah pengampunan atas dosa-dosa orang yang terdahulu, dan kita ke bawah nanti akan diwarisi oleh anak-anak kita. Betul apa ni nasyid Raihan kan, iman tak dapat diwarisi. Tapi apa yang kita lihat hari ni, adakah orang yang berdendam, yang tak pemaaf atas kita dulu? Kita nampak kehidupan mereka tenang. Kita nampak kehidupan mereka lapang dada. Bahkan kita nampak rumahnya besar tapi dahi berkedut, kan, muka masam, ada je masalah. Pasal apa ni? Pasal jiwanya susah nak maafkan orang. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak hidup dengan tenang, dengan senang, sahabat-sahabat, sampai ke tarikh kematian kita. So ada banyak nasihat dalam La Tahzan untuk kita gunakan, apply dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ada kitab, jom kita baca sama-sama. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibni Adam law balagat dhunubaka 'ala as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya ibnu Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah sahabat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam. Ni maknanya hadis kudusi lah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, kalau sebut berfirman, anda jangan cari. Patut orang dulu kata siapa suka marah cepat tua, Dr. Maizura. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wahai anak Adam, selama kalian mahu memohon dan mengharap, saya lupa nak cakap tadi. Bila kita sebut Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, berfirman ni kita faham ayat Quran, tapi sebenarnya kita cari tak jumpa pun surah apa, ayat berapa. Dia adalah hadis kudusi yang Nabi SAW, Mek Hafsah, Masya Allah, kan, ini kita punya primadona, Alhamdulillah, orang salihah ni, Masya Allah, sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadis kudusi ni Allah bercakap kepada Nabi SAW, suruh habak mai kat kita. Macam tu, okey. Wahai anak Adam, selama kalian mahu memohon dan mengharapkan ampunanku, hai Muhammad, pi habaq dekat seluruh umatmu. Minta maaf bahasa macam ni sahabat nak bagi kita mudah menerima. Tentu akan aku ampuni semua dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli meskipun dosa kalian banyak. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, sekalipun dosa-dosa kalian menumpuk setinggi langit, kemudian kalian memohon ampunanku, tentu akan aku ampuni dosa kalian, dan tidak aku pedulikan meskipun dosa yang kalian kerjakan itu adalah dosa besar. Wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan sepenuh dosa isi bumi, kemudian kalian mati dengan tidak menyekutukanku dengan apapun, aku akan memberikan ampunan sepenuh isi bumi kepada kalian.
Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, ini bukan kata-kata Rasulullah. Ini kata-kata Allah, suruh bagi tahu kita biar dosa kita setinggi gunung, sahabat-sahabat. Biar dosa besar pernah kita lakukan. Siapakah anak Adam yang dimaksudkan kita? Siapakah Adam, penghuni asal syurga, dikeluarkan hanya disebabkan satu kesalahan. Kita hidup atas dunia, tak kata puluh dah, ratus ribu dah kot kesalahan yang kita buat. Allahu Akbar. Layak ke kita ikut Adam akan dimasukkan semula ke syurga Allah? Kita keturunan Adam, kita nak ikut Adam masuk semula ke syurga Allah. Kita bukan keturunan Iblis, dikeluarkan dari syurga lalu tempat abadan abada kekal abadi untuk Iblis itu adalah dalam nerakanya Allah. Maka apa punca Iblis dikeluarkan daripada syurga? Takabur. Tahu buat dosa tapi tak nak minta ampun pada Allah. Tak nak bertaubatan nasuha. Sebab tu para alim ulama kita mengajar dalam sujud-sujud kita waktu solat, tolonglah minta direzekikan mati dalam husnul khatimah. Minta direzekikan mati dalam husnul khatimah. Kemudian minta dimatikan dengan kalimah syahadah. Minta berkumpul akhirnya semua kita di dalam jannah. Ni sahabat-sahabat, pesanan dari Ustazah Muzayyanah. Berapa banyak nah di hujung tu. Kita minta mati sempat bertaubatan nasuha. Ini sangat penting. Sebab kita takut, macam kita tahu dah benda tu dosa, kita buat lagi. Akhirnya sahabat-sahabat, na'udzubillah, Allah matikan kita dalam keadaan buat itu. Bukan taubat. Buat apa? Buat maksiat. Na'udzubillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita takut. Betul Dr. Maizura Rahim, Masya Allah. Sahabat kita ni doktor di hospital Taiping, tahu sahabat. Saya pelik, kuliah pagi tadi duk ada, keluar kuliah ni ada lagi. Pasal apa orang sibuk macam dia duk sempat lagi dengan kuliah yang berulang-ulang, kuliah sentiasa ada. Saya buat kuliah petang pun dia ada. Masya Allah, semoga Allah limpahi rahmat kasih sayang. So kita malulah dengan orang-orang sibuk ni kalau nak kata tak sempat dengan majlis ilmu. Okay? Baik. Masya Allah, pegang hadis yang panjang ni Penghujungnya Allah kata, wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi. Dosa sepenuh isi bumi. Betul, memang nak nangis baca hadis ni. Kemudian kalian mati dengan tidak menyekutukanku dengan apapun. Allah tak nak kita syirik. Allah tak nak kita syirikkan Allah. Kita putus asa. Kita tak nak betul-betul balik kepada Allah. Itu orang yang syirikkan Allah. Aku akan memberikan ampunan sepenuh isi bumi kepada kalian. Kau datang dengan dosa sepenuh isi bumi, selagi mana engkau tidak syirikkan Allah, engkau akan mendapat pengampunan Allah. Syarat ni kita mahu, sahabat-sahabat. Mahu, dan kita sedar diri kita adalah pendosa. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Terasa kasih sayangnya Allah. Terasa sahabat-sahabat kasih sayangnya Allah bila kita faham ayat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang pada siang hari. Dan membuka tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada malam hari. Hingga matahari terbit dari sebelah barat. Sebab tu kuliah saya yang sebelum ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar tentang solat tahajud. Ustazah merayu dengan sangat. Walau level mana pun kita hidup sekarang ini, umur mana pun, tolong jangan tinggalkan tahajud. Allah sedang mendepakan tangannya untuk, seperti kalau kita bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut apa macam mana? Allahu Akbar, seorang ibu yang mendakap anaknya. Mak kita macam mana besar salah kita buat, dia sudi untuk maafkan kita. Itu mak yang baru kita tumpangi rahimnya, yang bersakit-sakit ketika melahirkan kita, yang air susunya menjadi darah daging kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu baru mak. Pencipta kita lagi lah.
Hadis ni kata mendepakan tangannya menanti siapa yang buat dosa pagi tadi, pada malam hari dia minta ampun kepada Allah. Dan ibadah tu bukan pada waktu malam sahaja. Malam hari ada orang yang berbuat dosa. Kalau kita faham surah Al-Falaq tu, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang kita faham, malam hari ada orang gunakan malam tu untuk berbuat dosa. Sekarang ni PKP, pusat-pusat hiburan semua tutup. Dalam pada tutup tu pun kita tengok berita masih ada ditangkap, berseronok-seronok di pusat hiburan yang diharamkan. Kalau dihalalkan ada lesen pun dia tetaplah haram juga kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut apa? Siang hari apa yang kamu buat? Takut malam hari bermaksiat, siang harinya tidur tanpa minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sedangkan Allah tunggu macam seorang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rindu kan kita dengan anak-anak yang dah lama kita tak jumpa. Tak boleh mereka nak balik rentas negeri jumpa dengan kita kat kampung. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi dalam pada mereka call, mereka hantar hadiah kat kita. Ada di kalangan anak-anak kita, mak tolong redha pada saya, ayah tolong ampunkan saya. Kita minta dengan mak ayah kita sebab kita takut tak bertemu. Hari ni sahabat baik Ustazah Ainun Mardiyah, kematian ayah pagi tadi. Kematian ayahnya yang mulia, Masya Allah, seorang ayah yang mulia, insya Allah ahli syurga, yang menjadikan anak-anaknya solehah seperti Ustazah Ainun Mardiyah. Okay, kembali ke rahmatullah. Kita faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, entah berapa lama dah mereka tak bertemu. Tiba-tiba sekarang ni menziarah jenazahnya sahaja. Berapa ramai asatizah kehilangan orang tuanya dalam pandemik ini. Jadi masa kita bertelefon, video call, kita hantar hadiah dekat mak kita, orang tua tersayang di kampung kan sahabat-sahabat, kita dah selitkan mak minta maaf apa-apa. Yelah kita nak rentas negeri tak tahu entah bila saya dapat salam tangan mak, entah bila Kak Ngah dapat peluk mak, tak tahu. Okay, sama ada mak dulu ataupun saya dulu, walaupun saya anak lebih muda. Mati ni sangat dekat pada kita. Mak jangan tak redha dengan saya, mak tolong ampunkan, hapuskan segala dosa. Kita minta sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan malu nak minta redanya ibu dan ayah. Kalau mereka tak redha pada kita, khususnya orang-orang yang belum punya suami bagi wanita, macam mana Allah nak redha pada kita? Percayalah, kita saling rindu dengan orang tua kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nanti bila kita dapat jumpa mak ayah kita, Allah tak dapat gambaran lah. Mungkin kita bagi tahu, mak lagi 2 minit nak sampai ni, mak dah berdiri depan pintu. Mak dah ready nak merangkul kita, nak mendakap kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada anak jauh, saya rindu anak. Allahu Akbar. Muhammad Hafiz. Semoga insya-Allah ada pertemuan yang baik. Mesti mak ayah ni kalau kita nampak jiwanya yang penuh kasih sayang, kalau dia macam ada rasa segan nak peluk kita pun, dia akan dakap rangkul anak-anak kita, cucu-cucunya. Okay, yang boleh dijulang, dibawa bermain-main. Allahu Akbar kan. Kerana rindu itu. Allah setiap malam rindukan hambanya yang nak balik bertemu Allah dengan taubatan nasuha. Siang hari Allah tahu malam tadi ada orang berdosa, tapi dia tak gunakan siang hari itu untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan kita seorang ibu, sahabat-sahabat, anak-anak kita buat salah. Sedih kan ibu-ibu, anak buat salah tapi dia tak nak minta maaf dengan kita. Anak, kalau anda anak sekarang ni masih ada ibu dan ayah, anda tahu apa yang anda buat tu telah melukakan hati mak ayah, tapi anda tak nak minta maaf. Anda merajuk, tinggalkan mak ayah, jauhkan diri. Tunggu nanti mak mesti terima juga aku. Kenapa berat sangat nak cakap minta maaf ni? Mak mengadu kat Ustazah. Mak kata, ya Allah Ustazah, dia buat salah kat kita, kita kena jumpa dia balik. Kita kena pujuk dia balik ke rumah ni. Dia lari daripada rumah ni Ustazah. Mak pula kena pujuk anak-anak. Subhanallah, jiwa ibu luar biasa sahabat-sahabat. Ini kita bercakap tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bercakap tentang Tuhan pencipta. Patutlah dia depakan tangan dia untuk menanti siapa yang minta ampun, minta maaf kepadanya. Kenapa kita sia-siakan peluang ini? Sebab bila kita dah terkejut, orang kalau dengar kematian terkejut, tapi yang mati tu jauh lebih terkejut lagi.
Mati dah aku, ya Allah. Rabbi rji'un, balikkan aku ke dunia. Aku nak beribadah semula, aku nak minta ampun semula. Aku tak berbakti lagi pada mak ayah aku. Aku banyak lagi benda yang tak settle. Minta balik kat dunia memang tidaklah untuk Allah layan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Ramainya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang keluar ikon air mata ni. Sebab apa? Sebab semua kita kan, semua kita Masya Allah sedang sama diuji. Ustazah rasai walaupun Ustazah bapa rumah dekat sangat, hari-hari jumpa sahabat-sahabat, tapi dengan ayah Ustaz pun dah lama dan kami kehilangan orang tua perempuan. Mak kami dua-dua tak ada kan, baru lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rindu ayah yang pergi buat Allahu Akbar. Takziah Kifli Zul baru kehilangan ayah Selasa lepas. Kifli Zul pun antara orang yang istiqamah dalam la tahzan. InsyaAllah ayah yang baik itu syurga tempatnya. Teruskan kebaikannya. Minta Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita terus jadi orang baik. Sebab kita nak mengharapkan pertemuan dengan orang tua yang kita sayang itu di dalam tempat yang penuh dengan kebaikan, itulah syurga. Allahu Akbar. InsyaAllah rindu ini sahabat-sahabat akan terubat. Okay, dengan cara macam mana? Angkat tangan, doakan kebaikan untuk mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Ustazah minta maaf, ada ramai sangat hari ini yang mengalirkan air mata rindu. Semoga setiap rindu ini bersulam dengan doa. Okay, sahabat semua ni pasti akan berakhir. Percayalah. Semua ni pasti akan berakhir. Kita sangka baik terus dengan Allah. Okey, kita teruskan. Sesungguhnya Allah Ta'ala okey. Kita baca satu hadis kursi lagi. Ya ibadi. Bila sebut ibadi ni rasa lagi, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham Katie punya masalah sahabat pun Ustazah dengar beberapa kali juga. Ada orang kata Ustazah cakap senang lah, boleh video call, boleh telefon. Bapak saya dah tak boleh mendengar Ustazah, mak saya tak boleh dengar. Allahu Akbar. Kita faham perasaan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak mak ayah kita dengar suara maaf kita. Dengar kita sebut minta redha mak ayah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mereka dah tak dengar. Okey, mungkin kita boleh video call. Mata mereka pun dah tak berapa nampak. Orang tua yang dengan kesan kencing manis sebagainya. Allahu Rabbi, semoga Allah kuatkan jiwa setiap kita. InsyaAllah ni semua anak-anak soleh-solehah. Jangan pernah malu untuk minta maaf pada mak ayah kita. Sebab setiap kita pernah berdosa dengan mak ayah kita. Kalau yang dah kematian, mereka teruskan kebaikan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita banyak kan buat bantuan PKP, orang-orang yang terjejas. Niatkan sahabat-sahabat untuk pahalanya juga kepada ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Subhanallah. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku. Allah sebut ni. Assalamualaikum Ibu Comel, orang Singapura, masya-Allah. Okay, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa. Allah tahu kita buat dosa. Hari-hari kita buat dosa. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa, baik pada malam hari maupun siang hari. Macam mana sahabat-sahabat? Kadang-kadang suami isteri, Ustazah, saya tahu suami saya bohong saya. Suami ada rasa isterinya ada benda yang kelentong pada suami. Contoh, mak ayah lagi lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak ayah ni kalau kita bercakap tak pandang muka dia pun mak ayah boleh baca. Anak-anak dah lama tak telefon pun mak ayah dah rasa kenapa ni mesti ada benda yang dia buat ni. Sahabat-sahabat. Jadi kalau mak ayah kita yang melahirkan kita ke atas muka bumi Allah ni ada rasa macam tu kan. Ada gerak hati. Anak ni demam kat KL ni. Dia duduk nun kat utara. Dia boleh telefon. Ngah kau sihat ke? Allahu Akbar. Rahimah Yusuf pun baru kehilangan ibu. Semoga Allahumma ghafir lahum, syurga tempat mereka, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Okay? Jadi kita sebutkan macam mana Allah tak payah bohong dengan Allah. Hadis ni Allah bagi tahu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada malam hari maupun siang hari. Kan kita terasa macam mana sahabat-sahabat kalau kita sepertinya minta maaf sebut dengar suara Allah.
Macam kalau mak ayah kita cakap, tak payahlah bohong ibu. Ibu tahu apa yang kamu buat. Kita dah rasa macam malu pun ya kat mak ni. Apa tu rasa macam nak marah pun ya. Apa yang ibu tahu? Ibu nak tuduh-tuduh orang je lah tu kan. Kan dua karakter. Ada orang bila mak ayah dia cakap, tak payah bohong ibu. Sudah-sudahlah tu. Ibu tahu apa yang kamu buat. Mungkin kita terus terekam mak kita. Ibu tahu. Kak Ngah minta maaf ibu. Kak Ngah janji tak buat lagi macam tu kan. Tapi ada anak yang, ibu tahu apa? Kan? Ibu bukan ada mata banyak pun tahu apa yang saya buat dekat KL. Contoh macam tu kan. Macam drama-drama Melayu gitu kan. Allah pandangannya jauh lebih luas. Berapa banyak makhluknya Allah atas muka bumi Allah ni. Allah kata, tahu dah aku. Hang tak payah nak kelentong aku lah. Sebab tu kita kalau buat salah kat sini, kita takkan tenang, sahabat. Kita sedang membohong diri kita sendiri. Kita sedang membohong Tuhan kita. Sedangkan Tuhan kita tahu apa yang kita buat. Hang sembunyilah buat dosa tu tengah malam hari. Duduk dalam bilik yang kecil. Kita kata, Allah tak ada siapa tahu. Ni aku duduk tengok video lucah kat bilik sebelah. Mak ayah aku tengah tidur. Tak tahu apa ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan tapi Allah tahu. Jadi kita akan rasa kat sini. Orang buat dosa ni selagi dia tidak bertaubat dan nasuha. Dia gilap dengan amal solehat yang semakin banyak, sahabat. Dia akan rasa bersalah. Kita nak balik kampung nanti, sahabat-sahabat. Kita tahu kita ada dosa dengan mak ayah kita. Kita nak balik kampung dengan rasa macam mana? Tak ada rasa malu ke? Kita tak rasa segan. Itu sebab kalau kita tak cepat-cepat minta maaf, ada anak yang makin menjauh. Isteri dia kata, bang, jomlah balik kampung abang. Tak apalah, kalau awak nak balik, rindu dekat mak saya tu awak. Dia pula suruh bini ni pergi balik bawa anak-anak. Sebab mak abang tu rindu dekat anak-anak kita, kat cucu-cucu dia. Jomlah kita pergi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa suami kita tak nak pergi? Ada benda yang dia buat dosa dengan mak ayah dia. Ataupun dia merajuk hati dengan mak ayah dia. Kita takkan tenang, sahabat-sahabat. Putuskan rasa itu dan cepat-cepat minta maaf, minta ampun. Kalaupun sekarang ni kita tak boleh bertemu, kenapa berat sangat lisan kita? Mak, kes yang hari tu saya minta maaf, saya tak nak ulang lagi. Allahu Akbar. Gerak hati ibu biasanya tepat. Jangan bohong mereka sebab dalam darah kita ni ada darah mereka. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berpilih kasih sayang anak perempuan lelaki. Wati. Berapa kali wati ni? Allahu Akbar kan? Soal pilih kasih sayang ni wati, kita tak boleh ubah orang. Hatta mak kita, ayah kita tak boleh ubah mereka. Banyak soalan macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak sungguh soalan macam ni. Kan Ustazah, mak saya pilih kasih. Dia sayang kakak-kakak saya je. Kami ni yang bawah ni tak tahulah kenapa kan. Kita tak boleh ubah mak ayah kita, suami kita, isteri kita yang tidur sebantal, kita tak boleh ubah. So macam mana pun mereka pilih kasih, mereka tak suka kat kita, sahabat-sahabat, kita tetap disuruh oleh Allah menyantuni mereka. Dan jangan putus asa, terus berdoa, lembutkan hatinya. Ya Allah, tunjukkan kebenaran, apa salah aku sebenarnya ya Allah, sampai mak aku tak boleh tengokkan wajahnya pada aku. Sahabat, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pandang kita. Kita yang takut bukan tak dipandang oleh orang yang buat ona macam tadi tu kan. Kita tak rasa kita bersalah, tapi orang tak nak pandang muka kita, kita sedih. Kalau kita tak nak dipandang oleh Allah, Allah tak sudi nak pandangkan wajahnya, berikan rahmatnya kepada kita, sahabat, kita jauh lebih menderita. Dunia derita, akhirat derita. So please, kalau ada terasa disingkirkan, disisihkan, kita anak, tanggungjawab kita mendatangi orang tua kita. Jangan simpan rajuk di hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan kata ni salah mak saya semua. Allah, pandang Allah. Allah yang perintahkan kita untuk buat baik kepada mak ayah kita. Wala taqul lahuma uff. Jangan bercakap walaupun perkataan Sahabat-sahabat, kita tak berhak nak meninggi suara, nak menengking mak ayah kita, tak berhak. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakaplah dengan mereka dengan cakap yang mulia, yang baik-baik. Okey, walau kita stres kat dalam ni, bila kita nak luahkan suara, kalau kita tak mampu cakap yang baik-baik, kita pilihlah untuk diam. Sahabat-sahabat, kalau mak kita telefon, ngah, betul kan? 2 campur 2 4 kan? Mak aku 2 campur 2 5 kan? Kita yeskan ajalah, sahabat. Yang penting tak bertelagah. Selagi mana apa yang dia cakap tu bukan benda-benda yang mengajak kita untuk syirikkan Allah, untuk derhaka kepada Allah.
Kadang-kadang kita dengar mak kita cerita benda sama, ayah kita dah ulang-ulang benda sama, kita pun alah cakap benda sama lagi. Dengarkan aja sahabat. Dia bergurau pun benda yang tak lawak langsung. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa, iakan aja. Long kalau 2 campur 2 tu 5 kan? 4 lah mak. Lepas tu, kau ni suka nak menang. Mak kira 5 ni. Iakan aja. Tak payah gaduh. Setakat 2 campur 2 mak kita kata 5 tu, iakan aja. Kalau dia kata long kau tak payah sembahyang mulai hari ni, kita kena lawan. Tak berdosa kita lawan mak kita dengan, kenapa kau sembahyang long? Kan mak kata jangan sembahyang. Kita tetap kena sembahyang. Faham tak maksud? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita pergi kepada emosi pula kuliah hari ni. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan, wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kenapa ustazah baca macam cara baca Quran pula ni hadis? Sorry. Tak salah pun, tapi takut orang keliru. Mana ayat berapa ni? Wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Tahu dah Allah nak cakap pasal apa ni? Masya Allah, demi zat yang menggenggam jiwaku, sekiranya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mematikan kalian dan menggantikan dengan kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Anda faham tak? Hadis ni nak menyatakan memang biasa bagi Allah orang buat dosa. Maksudnya sebab manusia tu memang pendosa. Tapi yang menjadi luar biasa bagi Allah, tak sedar dirinya dia ni dah buat dosa, tak reti nak bertaubat. Macam itulah. Tengok kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, yang Allah hancurkan mereka tidak bersisa. Mereka buat dosa, tak nak dengar cakap Rasul mereka. Dan mereka tak mahu bertaubat. Allah hancurkan mereka. Allah gantikan mereka dengan kaum yang lain. Allah gantikan mereka dengan kaum yang lain. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih pada Muhammad. Nanti nak masuk syurga setelah para rasul berbanding kaum-kaum yang terdahulu, umat Muhammad dulu dipilih oleh Allah untuk masuk syurga. Semoga kita bukan umat-umat yang terdahulu, bukan. Sebab itu kita tengok umat Muhammad ramai yang sudah kurang ajar dengan Allah. Tapi Allah tidak gantikan kita dengan kaum yang lain. Diazab satu tempat, disejahterakan satu tempat. Sejahtera satu tempat, diazab satu tempat. Untuk kita belajar sesuatu. Untuk kita pandang semua ni sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau aku tak balik juga dengan Allah, nak bertangguh lagi sampai bila? Allah tak bagi sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk kita mati dalam azab sebenarnya. Allah sayang kat kita. So Allah nak kita minta ampun dengan Allah. Jadi jangan pernah jemu mengulang-ulang kalimah istighfar. Jangan pernah jemu sahabat-sahabat untuk menunaikan solat taubat. Bukan bertaubat itu hanya dengan solat taubat. Kalimah kita dengar kuliah-kuliah macam ni, ya Allah, hubungan aku dengan mak ayah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kan beri peluang untuk aku balik kampung, ya Allah. Nak berdepan dengan mak ayah aku, nak cakap benda yang sepatutnya, ya Allah. Kita minta sungguh-sungguh sahabat. Yang dah kembali ke rahmatullah, aku nak buat baik atas nama orang tua aku, ya Allah. Ni sebab anak-anak dengan ibu ayah tak terputus ikatan walaupun mak ayah tu dah berada di alam lain. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la khiftu alaikum ma huwa ashaddu minadh-dhunubi wa huwa al-'ujbu. Allahu Akbar, demi zat yang menggenggam jiwaku, sekiranya kalian tidak pernah berbuat dosa, sungguh aku khawatir bahawa kalian akan melakukan hal yang lebih berbahaya daripada sekadar dosa, iaitu ujub, kesombongan. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan, Allah tahu kita. Kadang-kadang ada orang yang kita nampak macam tak pernah buat dosa. Solehahnya dia ustazah, baiknya dia ustazah, follower dia ratusan ribu, yang dia tunjuk semua benda baik-baik, macam tak buat dosa. Lalu dia kata, buat apa aku nak bertaubat? Aku okey, semua orang kata aku baik. Rupa-rupanya dia sudah ada ujub, memuji dirinya sendiri sampai datang rasa sombong. Sombong ini benda yang paling Allah benci, wa huwal ujub.
Kita takut kita ni macam baik, tapi bab hati ni kita sudah melakukan ujub. Aku banyak melakukan sombong. Aku rasa aku je yang betul. Aku je yang baik. Jangan pernah macam tu, sahabat. Kita belajar untuk kita merasa aku ni banyak buat salah. Kita sedar diri kita ni kita banyak dosa, lalu kita bertaubat. Jangan sampai sahabat-sahabat buat apa nak belajar lagi. Aku dah super hebat. Malam aku tidur 3 jam je. Lain semua aku bersolat. Orang lain tengok lelaki aku duduk tidur saja, tak pernah dia nak tahajud. Aku je dalam rumah ni. Aku je. Aku je dalam taman ni yang orang awal buka pintu masjid. Contoh kan. Aku je. Itulah ujub. Allah tak suka. Bahkan Allah marah dengan orang macam ni. Okey, sahabat-sahabat. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ini ustazah kita selalu sebut. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksud? Semua orang di antara kalian pasti pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang melakukan dosa adalah mereka yang mahu bertaubat. Ada orang buat dosa, tapi kata Allah sebaik-baik mereka itu adalah orang yang nak bertaubat. Ada orang tak melakukan dosa, tapi dalam tasbih dan takbirnya, dia melakukan penyakit hati yang sombong. Wah, 10,000 aku berselawat hari ini. Wah, 1,000 istighfar aku hari ini. Dia puji dirinya sendiri, sahabat-sahabat. Dia terlupa yang bagi lisan dia beristighfar tu Allah. Yang bagi tubuh dia ringan beribadah tu Allah. Berhati-hati sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, takutnya kita. Pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allahu asyaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin falatat minhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja'a fihi zillaha qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha qad qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya ketika bertaubat kepadanya. Bahkan lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untanya di tengah gurun pasir, sedangkan di atas unta itulah terdapat segala perbekalan makanan dan minuman sehingga ia merasa putus asa. Sahabat, unta adalah kenderaan orang dulu-dulu. Kan, siapa ada unta ni memang orang yang kaya raya, ada kereta mewah lah hari ni. Okey, sebab yang tak berapa nak mewah, kenderaan dia adalah keledai. Kalau dia mewah, kenderaan dia adalah unta. Dulu-dulu kan, macam kita hari ni lah, semua orang kereta tu dah jadi keperluan, tapi ada orang mampu berkereta besar, bukan untuk dibanggakan. Ada orang dengan kereta kecil, asal boleh bergerak sudah. Okey, bayangkan kereta kita hilang. Dalam tu penuh dengan barang-barang shopping, habis RM2,000. Dah boleh shopping sekarang ni, contoh. Tiba-tiba sahabat-sahabat kita pergi dekat tempat parking, kereta kita hilang. Tiba-tiba sahabat kita sedih, dah buat report polis segala. Tiba-tiba polis telefon. Tuan, Alhamdulillah kereta tuan ada. Ada? Jumpa kat mana? Dengan barang-barang dalam tu semua tak terusik. Bayangkan gembiranya manusia ini. Inilah perumpamaan. Dan gembiranya Allah, sahabat-sahabat, bila kita bertaubat kepada Allah, jauh lebih gembira daripada seseorang yang telah kehilangan barang, unta tunggangan yang dengan barang-barang tadi. Allah sangat gembira. So, kita menggembirakan Allah kerana kita bertaubat atas dosa, pasti Allah akan gembirakan kita. Jadi, kenapa kita nak sombong? Dah tahu buat dosa tak nak bertaubat? Saya tak taubat, saya okey je ustazah, rezeki saya makin banyak. Ada manusia macam ni atas dunia. Selanjutnya, dia menuju sepohon dan berbaring lesu dalam naungan rendangnya. Dia merasa putus asa dengan untanya. Ketika dia merenungi nasibnya, tiba-tiba untanya telah berdiri dekatnya dan segeralah ia meraih tali kekangnya.
bersangatan gembira dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu." Bersangatan gembiranya dia sampai salah ucap seperti itu. Kan? Dia terbalik pula sahabat. Kan? Sebenarnya dia nak cakap Allah tu Tuhanku. Punya duk gembira sangat sampai tersyasyul. Ini bahaya dalam emosi. Ya, sebaik-baik orang melakukan dosa adalah mereka yang mahu bertaubat. Baik sahabat-sahabat Allah, masa ni kan macam pantas sangat kan. Kita baru baca sikit nak habis dah masa. Dalam riwayat sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan aznaba dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta." Thumma aznaba dhunuban faqala Allahumma ighfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Thumma aznaba dhanban faqala Allahumma ighfir fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فليفعل عبدي ما شاء. اللهم صل على سيدنا محمد. Masya Allah, berlaku kepada Ros Hayati. Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku, kerana tiada lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau." Kita biasa dengar kan imam-imam kita baca doa, "Allahumma ighfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta." Biasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku kerana tiada lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Setelah itu kembali melakukan dosa dan berkata, manusia ni biasa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Jadi kita nak sebut macam mana? Dah buat dosa, jangan tak minta ampun pada Allah. Dah buat dosa, minta lagi. Sebab tu doa ni berulang. Ya Allah, ampunilah dosaku kerana tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian, dosa lagi yang dia buat. Kemudian melakukan dosa, lalu dia berkata lagi, Ya Allah, nama dia Sri Kandi. Masya Allah, sahabat-sahabat. Ya Allah, ampunilah dosaku kerana tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hamba-Ku tahu bahawa dirinya mempunyai Tuhan. Allahu Rabbi. Allah sebut sahabat-sahabat, kenapa dia seronok sangat orang minta ampun? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita punya anak yang tinggalkan kita, yang tak boleh terima kita sebagai orang tuanya, dia buat dosa, dia derhaka kepada orang tuanya, meninggalkan orang tuanya dalam derita. Sedih. Mak bapak mana yang tak sedih kalau anak-anak silap sikit je dia lari tinggalkan mak ayah. Allah, susah payahnya mak ayah kita membesarkan kita. Kita dapat isteri, kita tinggalkan mak ayah kita. Kita dapat suami, kita tinggalkan mak ayah kita. Sahabat-sahabat, tiba-tiba kita dapat kesedaran, kita balik. Tak payah bawa oleh-oleh, duhai anak. Tak payah. Cukuplah kamu balik, peluk mak ayah kamu. Kamu minta maaf atas segala salah kamu. Itu yang mak ayah kita tunggu-tunggu. Rupanya Allah nak bagi tahu kita, hamba-Ku tahu bahawa dirinya mempunyai Tuhan. Okey, sahabat-sahabat, Allah suka dengan orang yang tahu dirinya ada Tuhan. Maka dia mengaku dia adalah hamba. Jadi manusia paling biadab atas dunia ini tak merasa ada Tuhan. Suka hati aku nak cakap apa. Kalau aku tak buat baik pun, tak solat, tak tutup aurat pun, abdaku kisah. Tak ada pun Tuhan tu datang bakar rumah aku sekarang juga. Bahkan banglo aku makin besar, kereta aku makin berderet-deret. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah tu rupanya nak suruh kita minta taubat, ampun dengan Allah. Sebab Allah nak kita rasa bertuhan. Sahabat, kalau kita tak minta ampun dengan Allah, Allah takkan luak sikit pun kerajaannya. Pernah tak kita jumpa ayat Allah, kalau kau tak minta ampun ke aku, dunia ni akan menjadi makin kecil. Kalau kau tak minta ampun dekat aku takkan jadi dah. Minta maaf minta maaf. Kita nak pilih Perdana Menteri, Menteri Kabinet, apa sahaja. Kan ada undian, kan ada kepercayaan, undi tak percaya, kan macam tu sahabat.
Allah tak perlukan semua itu. Kalau kita tak bertaubat pun, Allah tak luar apa. Bahasanya macam itulah. Tak ada pun kata, jom kita mogok dekat dataran merdeka. Kita tulis, sekarang aku tak nak mengaku Allah Tuhan aku. Contohlah, kita ni orang berpengaruh, kita pergi cakap kat Facebook, kita besok berkumpul kat dataran merdeka, depan Masjid Negara, contoh kan. Kita cakap, kita tak nak apa yang Allah boleh tunjuk kat kita kalau kita tak nak bertaubat atas dosa-dosa kita. Sahabat, jangan cabar Allah. Sampaikan kau tak nak merasa, tak nak memilih Allah tu sebagai Tuhan kau. Allah tak luar apa-apa. Tapi Allah suruh kita solat, Allah suruh kita menutup aurat, Allah suruh kita bayar zakat, Allah suruh kita jadi hamba yang taat untukmu. Mu yang mungkin kalau tak nak dengar cakap Allah nanti akan dihumban ke dalam neraka Allah. Neraka tu bukan biasa-biasa. Bukan ada tempoh penjara 20 tahun, keluar balik, boleh buka gerai burger, bercawang-cawangan. Tidak. Kalau dah dalam neraka tu selama-lamanya dalam neraka. Kita tak nak macam tu, sahabat-sahabat. Jadi kita sangat terharu bagi orang beriman bila baca hadis ini. Hamba-Ku tahu bahawa dirinya mempunyai Tuhan yang boleh menyeksa hambanya kerana berbuat dosa atau mengampuni dosa hambanya. Maka silakan hamba-Ku melakukan apa yang dia sukai. Allah cabar kita. Kalau engkau tak merasa bertuhan, silakan kau buat apa saja. Engkau buat apa saja. Maka manusia ini akan dapat istidraj. Kan? Ustazah, mana Haji? Orang tu dia tak pernah taat pada Allah. Tapi makin kaya je Ustazah. Saya nampak dia macam tak ada masalah je. Hati-hati dengan istidraj. Sahabat, kita takut Allah biarkan engkau dalam keadaan yang memang bakal penghuni neraka kerana engkau tak sedar yang engkau tu hamba. Buat dosa kena balik kepada Allah. Faham ya sahabat? Jadi merasa syukurlah kalau hari ni kita sedar. Ada ramai orang PM tepi, Ustazah, saya banyak dosa. Saya kata tahniah. Kenapa saya tahniahkan sahabat? Sebab dia sedar diri dia berdosa. Lalu tanggungjawabnya orang berdosa bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. So, maksud semua hadis ini bahawa Allah akan mengampuninya selama mana hamba itu bertaubat, meminta ampun dan menyesali perbuatannya. Kenapa ya sahabat? La tahzan, Dr. Aid Al-Qarni mengemukakan tajuk yang ke-40 ini sebab bukan sedikit atas dunia ni orang yang terjebak dengan dosa lalu dia berputus asa. Dia bersedih, Allah takkan ampun aku. Yang aku bunuh tu mak aku. Takkanlah Allah nak ampun aku. Aku ni isap dada, aku balik ke rumah, aku minta duit kat mak aku. Mak aku tak nak bagi duit. Lalu aku bunuh mak aku sendiri. Dosa aku besar. Kau rasa ustaz mana yang boleh cakap dosa aku diampunkan? Besar ni aku bunuh mak aku sendiri, contoh. Akhirnya dia makin buat dosa, makin buat dosa. Iblis ni akan mainkan, yang kau bunuh tu mak engkau ni memang teruk. Kalau kau minta ampun pun Tuhan kau tak akan ampunkan kau. Ini bisikkan syaitan. Sahabat, lalu kita menjadi lazat dengan dosa-dosa yang kita buat sebab kita tak nak bertaubat. Jadi jangan tangguh dalam taubat. Jangan tangguh dalam taubat. Kita tahu sebagai manusia lemah kita akan buat dosa lagi. Tapi jangan bertangguh dalam taubat. Sebab tu bab 40 di pujuknya kita jangan bersedih. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Jangan cerita dosa kita buka pekung di dada kepada orang yang tak sepatutnya cerita kat Facebook. Tak payah. Ceritakan kepada Allah. Engkau Maha mengetahui apa dosa yang telah aku lakukan selama ini. Tunjukkan aku dengan jalan yang betul. Jumpakan aku dengan kawan-kawan yang boleh membimbing aku. Letakkan aku dalam suasana yang mampu, wahai Allah, untuk aku contohi, untuk aku ikuti. Masya Allah, sahabat, hijrah. Tinggalkan dosa-dosa yang kita selesa dengannya. Keluar daripada zon selesa itu untuk kita bersedap-sedap dengan menikmati apa saja perintahnya Allah. Walaupun terkadang kita sakit sekejap atas dunia ni, untuk kita mendapat kerehatan yang abadi di akhirat adalah dengan perbanyakkan taubat. Setelah kita banyak bertaubat, orang berdosa ni seolah-olah membawa satu bebanan di belakang sampai kita tunduk bongkok, sahabat-sahabat. Tapi once dia taubat, makin tegak. Taubat makin tegak. Taubat makin tegak. Akhirnya dia boleh berjalan dengan gagah. Bukan untuk menyombong, tapi dia boleh beribadah. Sebab apa?
Kenapa dulu aku macam, mak aku bising suruh solat, tapi aku malas sungguh dulu aku nak solat. Aku pun tak faham. Bila aku balik kampung, nenek aku bising, pok-pek suruh tutup aurat. Tapi aku sikit pun buat dia. Sekarang ni aku resah kalau aku dah azan, aku tak solat lagi. Aku resah. Sekarang ni kalau aku tak pakai tudung, aku rasa macam bogel seluruh badan. Minta maaf sebut. Rasa ni siapa bagi, sahabat? Rasa ni Allah bagi kerana kita dah bersungguh dalam taubat. Tapi kalau kita tak bersungguh dalam taubat, selamba je buat dosa. Kesian orang macam ni sebab Allah tidak kesian pada dia. Okey? Maka jom kita menjadi hamba yang dikasihani Allah. Tahu berdosa, cepat bertaubat. Jangan sampai terlambat. Menanti satu saat, nantilah Ustazah, bila nama saya dah naik sebagai orang yang layak haji, saya nak taubat sungguh-sungguh dekat Raudah, nak taubat sungguh-sungguh depan Baitullah. Kita geram je kalau dengar orang cakap macam ni. Mu ingat, confirm mu boleh sempat ke Baitullah tu. Macam itulah bahasa mudah kita nak cakap. Sekarang kan terasa berdosa tu, maka sekaranglah bertaubat. Hatta kita kata, ya Allah aku berdosa. Rupanya tak ikut mak ayah punya cakap ni, aku berdosa. Malam ni aku nak bertaubat. Tak ada makna. Sekarang aku beristighfar, ya Allah aku beristighfar. Aku banyak dosa, ampunkan aku. So istighfar ni at any time, anywhere. Bila-bila. Jangan masih dalam tandas, sudahlah. Kita teringat nampak orang tak tutup aurat tepi. Contoh kan, kalau ada yang menontonnya belum tutup aurat, kami semua berdoa. Anda insya-Allah dapat kekuatan untuk taat kepada perintah Allah. Okay, sahabat-sahabat. Kita dulu pun tak tutup aurat. Kita bawa kereta, kita nampak orang pakai seksinya. Ish, ya Allah, kenapalah dia pakai macam tu. Kita teringat, syukur aku dipanjangkan usia oleh Allah. Lalu Allah pilih aku untuk berhijab sekarang ni. Semoga kuat untuk menambah amal solehat yang lain. Okay? Engkau kesian dekat saudara aku tu, ya Allah. Kalau engkau beri hidayah kat dia, dia takkan jadi macam tu. So, kita takkan membenci orang yang belum mahu. Tapi kita ada rasa untuk membimbing dan kita mendoakan dia yang baik-baik. Ingat sahabat, tak ada makna hidup atas dunia ni kalau ada sebesar zarah benci. Nak buang benci, banyakkan taubat dengan Allah dan banyakkan minta maaf kepada seluruh hamba-Nya Allah. Semoga kita berjaya dari dunia sampai akhirat. Tahniah kerana anda telah tamat bab yang ke-40 kitab La Tahzan. InsyaAllah esok kita masuk bab yang ke-41. Moga Allah redha. Saya bila dah habis 10-10-10, saya akan TikTokkan tajuk-tajuk ni. Okay, nanti tim khidmat akan masukkan dalam akaun TikTok Ustazah Muzayyanah. Okay, seminit macam tu kan. Memanglah tak cukup. Saya baca tajuk dengan word-word yang penting je dalam kitab ni. Jadi untuk mendetaili La Tahzan setiap hari di page Ustazah Muzayyanah. InsyaAllah esok saya ada kuliah 9.30. So kita bertemu besok 11.30. Okay, ampun maaf, zahir batin sayang. Semua kerana Allah. Yang lama tak kontak mak ayah, sekarang telefon. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.